Okey, cikgu-cikgu, bertemu kembali kita dalam tutorial seterusnya di bahagian yang kedua. Okey, di bahagian yang kedua saya akan mengajar cikgu-cikgu ataupun menunjukkan cikgu-cikgu macam mana untuk mengolah data daripada Google Form kepada spreadsheet. Okey, seperti biasa cikgu-cikgu, kita perlu buka Google Drive kita. Okey, kita buka Google Drive kita di sini dan kita akseslah kita punya folder yang kita bina tadi semasa membina Google Form. Kita masih lagi gunakan folder yang sama. Klik kepada folder ini. Klik kepada Google Form. Untuk membina ataupun create satu spreadsheet, sekurang-kurangnya kita perlu mengisi beberapa kali borang ini. Sekurang-kurangnya 3 ataupun 2. Cara untuk mengisi untuk mengisi ataupun untuk mendapatkan maklumat, dekat bahagian atas ni, sebelah setting, tekan preview. Okey, cikgu tekan preview. Langkah seterusnya, cikgu isi satu ataupun 2 data. Katakanlah saya isi Abilah sini. Email yang aktif saya nak ini gmail.com. Ini next. Masukkan gambar. Okey, masukkan gambar. Andai kata murid ni select sampai 2 keping gambar, apa akan jadi? Andai kata murid ni select sampai 2 keping gambar. Contoh, dia select ini dan juga ini. Open. Apa akan jadi? Try again with fewer item. Upload of up one item are allowed. Jadi sebab kita dah setting tadi maksimum file hanyalah 1 keping. Sekiranya murid upload lebih dari sekeping, dia akan keluar ini yang berwarna merah ni. Okey? Seterusnya kita cuba lagi sekali. Masuk sekeping. Saya masuk sekeping saja yang ini. Saya tekan open. Dan saya tekan upload. Okey, saya masukkan lagi sekeping. Di bahagian ini. Sebelah ni pula Tekan upload. Okey, tekan submit. Siap. Okey, kita lihat kita punya ucapan penghargaan pun keluar. Okey. Kita cuba lagi isi satu lagi data. Okey, tak apa, kita tutup dulu. Kita tengok responses dah ada satu dan data yang kedua saya nak ubah. Saya nak ubah bahagian tajuk, tarikh dan juga description gambar. Okey. Saya cuba ubah. Katakanlah tugasan seterusnya adalah tugasan mengenai kata hubung. Okey, kata hubung. Katakanlah tarikh tugasan tu pada 27 Mei. Okey, ini tukar kepada kata hubung. Okey, itu sahaja. Tak perlu tekan save, dia auto save cikgu. Okey, kita cuba isi borang lagi satu. Kali ni saya isi nama Aliza. Saya masukkan email yang sama. Okey, saya select dan next. Masukkan gambar yang lain Okey, kita masukkan gambar yang berbeza. Katakanlah saya nak pilih gambar ini. Upload. Dan satu lagi keping gambar di sini. Tekan upload. Okay, tekan submit. Okey, baik. Kita cuba tutup ruangan ni. Kita pergi kepada bahagian Google Form kita tadi. Saya tukar lagi saya punya tajuk. Tajuk seterusnya adalah kata perintah. Okey, tajuk tugasan 26 Mei. Dekat sini saya tukar lagi kata perintah. Okey. Biar save dia tunggu. Okey, sebelah set save, tekan gambar mata ataupun preview. Kita isi lagi satu data, Annabelle. Masukkan email yang sama. Okey, nampak
Nampak ni, kata perintah, tarikh tugasan, tekan next. Masukkan gambar. Katakanlah Annabelle ni hanya upload satu keping gambar. Ataupun tulisan dia kecil, dia upload satu keping gambar saja. Dia masuk gambar dia ni. Okey, tekan upload. Apa yang akan terjadi sekiranya ruangan ini dia abaikan, dia terus tekan submit? Apa yang akan terjadi? Boleh ataupun tidak? Okey. Jawapannya boleh. Sebab kita untick bahagian required tu. Kita tak aktifkan bahagian required tu. Jadi dia boleh hantar walaupun dia tak upload gambar yang kedua. Okey, kita dah ada data sekurang-kurangnya 3 data. Langkah seterusnya ialah kita create spreadsheet. Kita pergi kepada Google Form kita tadi. Tekan responses. Okay, create spreadsheet. Tekan create. Dan dia akan membawa kita kepada satu tab yang baru, iaitu tab spreadsheet. Okay, cikgu jangan khawatir sekiranya ada pautan yang sangat panjang di sini. Okay, cikgu select kepada dua-dua row ni. Cikgu pergi dekat sini dan cikgu klik clip. Dan dia akan jadi pendek. Selesai masalah kita. Cikgu jangan risau lagi. Okey, kita dah ada spreadsheet. So, itulah spreadsheet kita. Okey, untuk menjadikan borang ini sebagai satu borang yang murid boleh menerima email ataupun salinan pengesahan, kita perlukan satu lagi dokumen dalam bentuk Google Docs. Okey, kita pergi kepada folder Google Drive kita. Folder kita tadi ni, kita perlukan satu lagi dokumen dalam bentuk Google Docs. Macam buat sijil. Nampak kita punya ni dah masuk dah. Spreadsheet kita dah masuk dalam ni. Okay, kita tekan back. Saya dah buat satu copy tadi. So kita tinggal copy sajalah. Okay. Copy tadi ada dekat dalam mana ni? Dalam CIJ2. Dalam bahagian hijau. Tak apa, nanti cikgu-cikgu ni saya bagi dia punya contoh. Nanti cikgu boleh make a copy. Tak ada masalah. So yang ini saya nak make a copy. Sebaik saya make a copy, saya move to. Cikgu right click, pergi move to. Pergi kepada folder kita tadi. Ingat pergi kepada folder kita, tekan back. Tekan back lagi. Tekan back lagi. Sampailah jumpa my drive tadi kan. Ingat tak nama folder kita tadi apa? Nama folder tadi kita punya yang ini. Rekod penghantaran tugasan 3 hijau. Klik dekat sini, tekan move. Move lagi. Okey, selesai. Jadi kita pergi dekat my drive tadi. Kita rekod dekat sini. Ada tak? Okey, dah ada dalam ni. Okey, kita buka ni dulu. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Okey, ini adalah apa yang terkandung dalam template. Ini sebenarnya template. Kita namakan template kita ni sebagai template laporan ataupun salinan 3 hijau. Kita letak 3 hijau. Dalam template ni kita boleh ubahlah, letaklah lencana cikgu, lencana sekolah, nama sekolah, ini. Ini kita tukarkanlah kepada tajuk ataupun unit. Tajuk ataupun unit. Nanti dia akan auto masuk cikgu. Okey, ini pun sama. Tajuk ataupun unit. Okey, nama penting. Nama kalau boleh besar lagi pun tak apa. Okey, nama. Kelas ni tak payah lagi sebab kita guna kelas yang sama. Melainkan cikgu tambah option kelas dekat situ. Okey, timestamp. Okey, letakkanlah sikit tanah di atas usaha anda. Letak nama cikgu pun boleh. Ni tak ada gambar. Siap cikgu. Satu keping pun cukup lah. Tak perlu masukkan gambar saya rasa. Sebab nanti dalam data studio dia boleh tengok gambar dia. Okey, so siap. Ada nama semua ni lengkap. Maklumat semua dah cukup. Kita tutup balik. Jangan tengok lagi. Okey, ingat nama dia tadi apa? Template salinan 3 hijau. Kita pergi kepada spreadsheet kita tadi. Okey. Dekat bahagian spreadsheet,
Apa yang kita perlu ada adalah satu add-on yang dinamakan sebagai AutoCrad. Okey, saya yakin ramai yang dah guna. Cara nak dapatkan add-ons tu, kita pergi kepada ruangan add-ons. Kita pergi kepada add-ons. Kalau cikgu dah pernah install, dia dah tersedia di ruangan ini. Okey, sekiranya cikgu tak pernah guna lagi, cikgu pergi kepada get add-ons dan cikgu boleh search nama add-ons tu adalah AutoCrad. Okey, cikgu search dekat sini. AutoCrad. Tekan enter. Yang ini, yang berwarna kuning ni cikgu. Okey. Inilah dia. Cikgu tekan install. Sebabkan saya dah install, dia keluar perkataan uninstall. Jadi saya abaikan saja sebab saya dah siap install. Okey. Pergi kepada add-on semula. Pergi kepada AutoCrad. Pergi kepada launch. Okey, dia akan minta kita namakan kerja yang kita nak buat dekat sini. Jadi new job. Masukkan nama dia. Nama yang sesuai kita masukkan dekat situ adalah salinan rekod penghantaran tugasan. Klik next. Okay, dia suruh kita pilih template. Okey, pilih template. Kita dah ada template dalam Drive. So klik pada from Drive. Okey, kita ingat nama template kita tadi apa? Ini dia template tadi. Template salinan 3 hijau. So klik ini, select. Dan kita biarkan dia fetching text from templates. Selesai. Seterusnya tekan next. Dan kita semak dahulu. Adakah tajuk ni sama dengan tajuk, nama sama dengan nama. Kita tengok sama tak. Ada tak ruangan yang kosong. Jadi tiada ruangan yang kosong lagi. Semua dah penuh. Kita tekan next. Kita namakan file ini. Okey, kita namakan file ini. Mula-mula sekali saya nak bagi nama ni depan-depan tu sila nama murid. Nama murid, salinan, rekod, penghantaran, tugasan. Aku tahu ataupun letak kat sini. Tajuk ataupun unit. Dia akan masuk juga cikgu, jangan risau. So type dia adalah PDF. Seterusnya tekan next. Di ruangan ini cikgu jangan salah faham. Sekiranya cikgu tekan next, maka data dekat sini berterabur ataupun salinan template penghantaran diri berterabur kat sini. Jadi saya tak nak benda ni berserabut dekat dalam ni. Apa yang kita boleh buat ialah klik dekat sini, tekan new folder. Kita namakan folder kat situ sebagai salinan rekod penghantaran tugasan 3 hijau. Tekan create. Pergi kepada spreadsheet semula. Di ruangan spreadsheet ni kita tekan choose folder. Okey, tekan choose folder, tengok dekat sini. Okey, inilah folder yang kita baru buat tadi. Tekan sini, tekan select. Yang lama ni buang. Rekod ni semua buang, tak ada masalah, buang je. Okay, tekan next. Tekan next lagi, tekan next lagi. Share document, dia tanya nak share tak? Mestilah kita nak share sebab kita nak hantar email dekat parents. So, tekan share. Kita share sebagai PDF. Di ruangan ini, masukkan teks dia sebagai email. Okay. Subjek ni saya sebenarnya dah buatkan dah siap-siap supaya cikgu-cikgu tinggal copy saja. Kejap saya buka kan dekat ruangan ni. Okey. Kejap Okey. Kita tinggal copy saja benda ni. Ataupun cikgu ada ayat cikgu sendiri, cikgu buatlah ayat cikgu sendiri. Itu tak ada masalah. Bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey, selesai. Subjek dekat atas ni adalah salinan rekod penghantaran tugasan. Tajuk ataupun unit. Selesai cikgu. Kita semak dahulu. Betul tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam CIJ2 always number 1. Kita lihat dekat sini. Nama 3 hijau. Tarikh dah masih dihantar. Sila semak dengan menekan pautan di bawah. Okey. Tekan next. Run
on form trigger? Yes. Dia akan jalan automatik kalau cikgu select itu. Okay, kita biarkan dulu dia buat kerja. Okay, tekan save. Baik, langkah seterusnya, sebaik saja kita tekan save, tekan button running job ataupun run job ataupun button play ni. Kalau cikgu lupa tekan, tak jadilah kita punya kerja kejap lagi. Okay, biarkan dia buat kerja sampailah dia terpadam sendirinya. Kita biarkan dia buat kerja. Kalau cikgu boleh nampak ni, satu dah siap. Yang kedua yang ini. Okey. Yang ketiga sedang berjalan. Okey, siap. So tekan pangkar. Kita cuba baca apa ulasan dia yang ini. Okey, document successfully created, document successfully merged, PDF created, email sent to ini. Okey. Betul ke dapat email ni? Macam tak percaya je, siapa yang hantar email? Mari kita semak. Kita buka email yang saya hantar tadi. Saya menghantar email kepada alamat ini, email personal saya, dan saya pergi kepada akaun ataupun Gmail saya. Kita semak sama-sama. Adakah saya berdusta? Okay, kita sama-sama semak. Ya, ada dekat sini. Ada Abilashini, ada Aliza, ada Annabelle. Masa dia hantar tadi, bahasa yang tadi itulah. Masa yang kita hantar tadi, kita semak. Apa yang kita tulis keluar tak dekat sini. Nampak ni? Nama masuk secara automatik. Timestamp pun masuk secara automatik. Dan ada dapat satu salinan. Tajuk ni pun betul. Okey. Tengok dekat dalam ni. Masuk tak data murid. Okey, kata perintah, nama, kata perintah. Ni betul. Okey. Label punya kata perintah kan? Kita semak yang ni tak? Okey, semak yang Aliza punya. Okey, Aliza punya PDF. Aliza punya kata hubung, nama, timestamp. Masuk. Kita semak Abilashini punya. Okey, Abilashini punya. Soalan pemahaman, atas ni pun soalan pemahaman. Cukup. Jadi, sebaik saja ibu apa ataupun murid hantar tugasan, cikgu tidak akan dihujani lagi dengan WhatsApp. Cikgu dah sampai ke belum saya punya tugasan? Cikgu dapat tak? Jadi bila buat macam ni, cikgu dah mengurangkan gangguan daripada mereka itulah. Bukan gangguan lah, sebabnya mereka mungkin risau. Sebab sekarang ni kita menilai dengan PBD. Jadi bila melakukan penilaian PBD, kalau murid tak ada evidence, kita berhak untuk menilai dengan apa yang ada saja. Secara lisan. Okey, kita tengok dekat sini. Dah siap. Kita selesai bahagian spreadsheet dan juga AutoCAD. Dan kita akan bersambung di bahagian Data Studio.